Oke, salam dan salam sejahtera. Saya ingin menjawab satu ceramah yang dibuat oleh Tan Sri Noh Omar di Selangor. Dalam isu beliau mengatakan bahawa sebab DAP kita hilang Singapura, dan beliau juga mengatakan jika DAP berkuasa maka Singapura akan perintah Malaysia. Dan ini pada saya satu perkara yang saya rasalah. Kemudian sekalian, bab DAP ni, saya memang tak boleh terima. Kerana bila kita baca, ini bukan saya cakap kalau tuan-tuan baca yang kenyataan Tengku Abdul Rahman, tengok sebab DAP lah, sebab PAP kita hilang Singapura. Siapa hilang Singapura? Kalau PAP tak keluar, agaknya PAP lah berkuasa dekat Malaysia. Keluar kan? Tengku Abdul Rahman keluar kan? Dan Tengku Rahman, kalau kita sini, ni kita datang surat khabar lama. Ini surat khabar ni bertarikh utusan Malaysia pada 13 Mei 1968. 68. Apa Tengku Rahman kita? Singapura akan perintah Malaysia kalau DAP berkuasa. Tengku Rahman punya ramalan ni. Bukan main-main, 50 tahun dulu dah cakap. Ni kena ingat. Sebab itu saya tak boleh terima DAP. Itu Tengku Abdul Rahman cakap. Kerana Singapura dah keluar. Tapi kalau dia kata, Tengku Abdul Rahman kata, kalau DAP berkuasa, Malaysia, Singapura akan perintah Malaysia. Boleh tak boleh dia perintah Malaysia? Boleh. Sebab dalam perlembagaan kita, kalau kita baca perkara 2 perlembagaan negara kita, memang boleh. Penerimaan masuk wilayah-wilayah baru ke dalam persekutuan, memang boleh masuk. Ini perjuangan ni, kena ingat. Apa nak jadi kepada anak cucu kita besok. Dalam isu yang Tan Sri Noh Omar ini katakan dalam ceramah, pada saya sepatutnya orang seperti Tan Sri Noh Omar ini perlu disiasat. Kerana perkara ini boleh melibatkan isu keselamatan negara. Dan beliau menyebut bahawa kerana DAP kita hilang Singapura ni, saya rasa ini adalah satu perkara yang boleh kita katakan sebagai propaganda. Kita tahu bagaimana Singapura itu masuk Malaysia, bagaimana Singapura itu keluar Malaysia. Kita membentuk Malaysia melalui MA63. Jadi Tan Sri Noh Omar tidak bercerita tentang isu MA63. Tetapi beliau hanya mengatakan bahawa kita kehilangan Singapura. Kita kena ingat Singapura dalam MA63 tu yang melibatkan Malaysia Agreement 1963 tu, dia masuk bersama dengan Sabah dan Sarawak. Jadi gabungan inilah yang menyebabkan terjadinya nama Malaysia ni. Jadi kalau Tan Sri Noh Omar hanya cakap sekerat-sekerat, seolah-olah boleh kita katakan sebagai menipu tau. Dia telah pun membuat satu propaganda yang mana dia kata Singapura boleh saja memerintah Malaysia kalau DAP berkuasa, yang mana dia kata termaktub dalam perlembagaan membenarkan wilayah-wilayah baru masuk. Ini sebenarnya dia tidak sebut lagi dengan penuh, iaitu Sabah dan Sarawak juga boleh keluar daripada Malaysia bila-bila masa. Begitu juga hendaknya Singapura masuk dalam Malaysia itu, tetapi dia hanya sebut jika ada wilayah-wilayah baru masuk dalam negara ini untuk menjadi Malaysia. Ini adalah satu pembohongan yang pada saya Tan Sri Noh Omar berputar-putar, berbelit-belit dalam cuba untuk menjual DAP yang bersalah. Sekarang ini, waktu Singapura keluar daripada Malaysia ni, saya juga lihat beberapa video yang mana kenyataan daripada Lee Kuan Yew itu sendiri, yang beliau sendiri sebenarnya tidak berapa nak keluar daripada Malaysia waktu itu. Tetapi, sampai menangis. Kita lihat video dia, yang mana beliau menangis, apa lagi nasib Singapura nanti kalau mereka tidak ada bahan mentah dan sebagainya. Tetapi hari ini, Singapura dah pun berjaya menjadi satu negara yang maju. Jadi Tan Sri Noh Omar tak payahlah sembang kemas bercerita tentang isu ini. Sedangkan kamu tidak merungkaikan isu MA63 itu dengan habisnya. Cuma kamu baca sekerat-sekerat dan kamu jual pula Tunku Abdul Rahman. Jika seorang seperti ahli politik lama seperti Tan Sri Noh Omar ni nak berbicara tentang isu yang lampau, beliau kena menunjukkan bukti yang jelas. Jangan jual orang ini, jual orang lama. Isu yang dah lama, kita nak buka lagi. Satu perkara lagi yang saya lihat, Tan Sri Noh Omar kena sedar. Iaitu,
Tan Sri Noh Omar duduk dalam kerajaan Barisan Nasional begitu lama. Kenapa waktu itu kalau rasakan DAP ini parti yang tidak betul, tidak berasas, batalkan daripada ROS. DAP itu sebuah parti yang diluluskan oleh ROS. ROS di bawah bidang kuasa KDN, yang mana Barisan Nasional waktu itu memerintah Malaysia ni. Jadi batalkan. Kalau betul DAP melanggar peraturan yang ada ataupun perlembagaan yang ada di negara kita ini. Hari ini Tan Sri Noh Omar bercakap seperti ini. Kenapa? Kerana beliau hilang kuasa. Sewaktu dalam Barisan Nasional beliau sendiri tidak berjaya untuk menawan Selangor. Jadi hari ini apa dia nak cerita tentang isu-isu seperti ini hanya untuk nak memainkan sentimen kaum dan agama. Itu dia Tan Sri Noh Omar ni. Dan saya juga percaya bahawa isu yang dia kata nak Singapura akan perintah Malaysia kalau DAP menang, ini adalah satu hujah yang memfitnah. DAP itu parti tau. Dan saya rasa juga ramai juga rakyat di negara ini yang tidak bersetuju. Jadi pandangan Tan Sri Noh Omar ni pada saya mengarut. Kita tengok video yang seterusnya. Saya dah sebut apa Cimpeng cakap. Cimpeng. Ini dia cakap Februari 1970. Apa dia sebut? Kasih Melayu jadi hamba. Kita Cina komunis dan DAP. Dia sebut DAP bukan gerakan. DAP. Mahu lihat Melayu jadi kasut kita. Kita kasih ini negara komunis perintah. Februari 1970. Cimpeng cakap. Saya bukan resi, ini saya ikut ni. Ada orang hantar dengan saya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat, bila kita jadi pembangkang, dia dah jadi kerajaan 22 bulan. Apa? Isu Abu Cimpeng pernah dibawa balik. Saya lawan dalam parlimen. Dia nak balik Abu Cimpeng untuk apa ni? Apa? Kalau bawa Abu Cimpeng, dia nak bawa tugu ke? Itulah matlamat dia. Bawa tugu. Nak kan? Setuju tak setuju nak bawa Abu Cimpeng? Takkan kita nak bersetuju? Kemudian bila masa tu MN, semangat MN. Kita hebat MN. Dia kata apa? UMNO dengan PAS ni nak jadi apa? Taliban, betul? Yang cakap ni timbalan speaker. Saya bangun, saya lawan. Akhirnya saya kena halau Dewan selama 3 hari dengan Tuan Dewan. Ini lagi dengan isu Abu Cimpeng. Kita tahu perkara ini dimainkan apabila PH berjaya menjadi kerajaan pada PRU ke-14. Siapa Perdana Menteri? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Apabila cerita Abu Cimpeng ini begitu melonjak waktu itu, yang disalahkan DAP. Tetapi saya juga sebagai rakyat lihat, tidak ada satu pun pemimpin DAP yang ditahan, yang disiasat oleh pihak polis sampai hari ini. Dan juga seperti mana yang dia cerita tentang Singapura tadi. Kalau betul DAP melanggar perlembagaan negara, ada unsur yang melibatkan idealisme komunis. Kenapa parti DAP masih kekal hari ini? Kenapa ROS tak batalkan? Mereka pernah menjadi kerajaan, pernah jadi pembangkang. Hari ini DAP sampai jadi lagi kerajaan, baru kamu nak sibuk menceritakan isu-isu ini. Jadi pada saya ya, Tan Sri Noh Omar banyak mengarut. Tan Sri Noh Omar cuba bermain dengan sentimen kaum dan agama. Orang seperti Tan Sri Noh Omar inilah yang merosakkan negara ni. Sia-sia jadi peguam kalau sikap Tan Sri Noh Omar seperti ini. Resis, jadi orang politik resis. Jadi saya lihat Tan Sri Noh Omar ni, sebab itu dia menjadi ahli politik dalam kerajaan berpuluh tahun pun, nak pijak kaki ke Sabah Sarawak untuk melihat kaum lain pun tak ada. Sebab beliau ni sangat resis. Jadi menteri percuma je orang macam ni. Jadi saya tak nak pemimpin-pemimpin akan datang seperti Tan Sri Noh Omar ini. Dalam isu dia nak memainkan sentimen kaum dan agama, asyik salahkan DAP. Batalkan DAP itu sepatutnya waktu dia sendiri menjadi menteri dulu. Jadi hari ini, dia kata, isu Abu Cimpeng ini, yang mana begitu lunak beliau katakan, Cimpeng begitu begini, dia dapat resource daripada orang lain.
Saya rasa KDN lepas ni, polis boleh pergi cari maklumat yang dari mana Tan Sri Noh Omar dapat. Ini adalah satu yang sangat berbahaya, meracuni rakyat negara ini dengan ideologi lama, sedangkan pemikiran anak-anak muda yang ada hari ini tidak lagi ingin mengenang hal-hal lalu, yang mana sejarah ini kita jadikan sejarah, tetapi kita tidak boleh lagi melekat di situ dan akhirnya kita ni tak berganjak. Kita lihat Tan Sri Noh Omar ceritakan isu Abu Chin Peng dan sebagainya. Hari ini kemajuan yang kita kejar ini, Tan Sri Noh Omar nikmati juga. Apa yang dia nikmati? Dia pakai kereta mewah, duduk banglo besar, pakai barangan-barangan daripada barat dan sebagainya. Dia sendiri menceritakan isu-isu seperti ini. Nakkan orang lain, seperti katak dia buatan burung, nakkan orang lain bodoh dan dia sendiri pintar. Jadi saya tidak suka pemimpin seperti Noh Omar ni, yang pada saya, beliau sendiri pun, apabila dibuang daripada UMNO, berjuang lama dekat sana. Kalau saya seperti beliau, dah dibuang sudut dan diam pencen. Kenapa sibuk nak berbicara tentang politik lagi? Nampak sangat beliau ni rakus. Cita-cita beliau dulu adalah nak menjadi Menteri Besar Selangor. Tetapi gagal. Dan akhirnya tak berjaya sampai sudah. Itulah dia punya hasad dengki. Dia punya cita-cita tak tercapai. Dan akhirnya dia meroyan. Itu saja orang seperti ini. So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih.